Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, baik Alif. Lebih 4,000 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung seluruh negeri bakal dilengkapkan dengan sistem JPKK secara dalam talian bermula Januari tahun depan. Sistem tersebut telah mula dibangunkan sejak Mac tahun lalu, dilihat lebih sistematik, cekap, tepat dan efisien. Ini juga telah dilancarkan pada hari ini, mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem untuk memastikan pentadbiran JPKK ini terpelihara selain kebajikan, terbimbing juga pelaksanaan tugas mereka. Beliau berkata demikian selepas pelancaran sistem JPKK disempurna. Pelancaran tersebut diadakan sempena persidangan pegawai-pegawai daerah seluruh Sabah ke-25 yang berlangsung setiap 2 tahun sekali. Menurut Datuk Jahid, melalui sistem JPKK ini juga, maklumat mengenai proses dan status pelantikan serta pembayaran allowance dapat segera diketahui melalui capaian dalam talian. Beliau turut memaklumkan bahawa pihaknya juga sedang melakukan penyemakan kadar lesen perniagaan yang telah digunakan pakai sejak tahun 1988 dan tidak lagi relevan, iaitu RM25 setahun. Yayasan Nur Jauhar menyumbang bantuan berupa wang tunai kepada 30 anak yatim dan 20 asnaf sekitar Kota Belud sempena sambutan hari jadi rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Dr. Haji Johar Mahiruddin. Penyerahan disampaikan sendiri Tun Datuk Dr. Haji Johar dalam satu majlis ringkas namun penuh bermakna. Untuk anak lah, untuk belanja macam untuk sekolah, persekolahannya, untuk apa sajalah, untuk dirinya juga sendirilah. Terima kasihlah untuk Tuan Yang Pertama Negeri Sabah. Happy lah. Kenapa happy? Sebab dapat membeli barang keperluan sekolah dan bantu keluarga juga. Terima kasih Tuan terutama TYT telah membantu kami, keluarga KB. Mereka berkata demikian di Dewan Masyarakat Tun Said Keruak, Kota Belud. Penerima merupakan anak yatim dan asnaf dari Kampung Siasai, Kampung Sembirai, Kampung Pengkalan Abai, Kampung Lentige, Darul Bakti At-Taqwa dan Pondok Tamau. Dalam majlis sama, warga Kota Belud turut teruja menyambut konvoi 50 motosikal berkuasa tinggi. Acara konvoi kali ini bermula dari Istana Seri Kinabalu sehingga ke Pekan Kota Belud. Orang ramai diajak agar menolak sebarang usaha menggunakan sentimen keagamaan mahupun perkauman bagi kepentingan bersifat peribadi. Amalan hormat menghormati dan toleransi juga perlu terus disuburkan sekaligus mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini. Tapi kita bertuah dan bersyukur di Malaysia kita punya perpaduan cukup teguh. Tapi sudah tentulah ada kalanya ada juga pihak-pihak tertentu yang cuba menggunakan isu agama dan bangsa untuk kepentingan mereka. Jadi itulah saya nyatakan tadi, ini kita harus tolak. Tiada tempat bagi mereka. Datuk John Inston berkata demikian ketika ditemui selepas program Doa Sayangi Malaysia di Tokong Pek 6 Tong di Penampang. Program Doa Sayangi Malaysia dianjurkan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Ini merupakan inisiatif memberi ruang dan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam untuk turut sama menzahirkan doa kesejahteraan negara. Program ini menghimpunkan pelbagai kumpulan masyarakat seperti Persatuan Bumi Putera Kristian Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah, Malaysia Hindu Sanggam Sabah dan Pertubuhan Sing Sabah Kinabalu. Sebanyak RM150,000 berjaya dikutip sempena penganjuran makan malam amal Gala Ratu Dunia anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI. Hasil jualan tiket berkenaan seterusnya disumbangkan kepada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Persatuan Telisemia dan Tadika Titian Murni Kota Charity ini adalah
bahagian daripada rancangan-rancangan ataupun acara yang kami sediakan sempena dengan penganjuran acara Miss World Malaysia dan juga kedatangan The Reigning Miss World untuk 2021 ya. Kita mendapat sambutan yang sangat baik. I think lebih kurang 61 buah meja ada tersedia tadi dan kita juga telah membuat pembinaan untuk beberapa koleksi lukisan dan juga kain batik. Hasil setakat ini kami telah mendapat sebanyak 150,000 hasil daripada jualan tiket. Dalam majlis tersebut, Ratu Cantik Dunia 2021 Carolina Bilaska telah menyampaikan sumbangan RM100,000 manakala pengerusi Ketua Pegawai Eksekutif dan pemilik Miss World Limited Julia Morley turut menyumbang lebih RM44,600 kepada Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas. Pelbagai acara menarik turut dijalankan sepanjang makan malam tersebut seperti persembahan artis undangan Elika Paujin serta peragaan pakaian daripada perekat tempatan. Rekod pencapaian Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu dalam bidang sukan terus memberikan kebanggaan Sabah dengan barisan atlet yang berbakat. Ini dibuktikan dengan pencapaian kontijen berkenaan dalam kejohanan sukan olahraga Institut Pendidikan Guru Malaysia MSI PGM peringkat kebangsaan yang berlangsung di Universiti Sains Islam Malaysia Negeri Sembilan pada 20 hingga 23 Ogos baru-baru ini. Saya pun sendiri terkejutlah boleh memecahkan rekod tersebut. 42 tahun sudah rekod tersebut. Untuk lompat jauh, rekod asal adalah 5.52 meter dan saya pecahkan dengan 5.57 meter dalam lompatan kelima. Kerana telah membawa pingat emas untuk IPG Kampus Gaya dan membawa nama Gaya di peringkat MSI PGM dengan memecahkan rekod baru selama 10 tahun bagi acara 3.000 meter jalan kaki lah. Kegigihan atlet kami yang telah pun dilatih hampir 3 bulan oleh kesemua jurulatih kami juga adalah satu pendorong untuk mereka berjaya pada penampilan kali ini. Dari segi akademik dan juga sukan memang seimbang sebab semua siswa dan siswi IPG Kampus Gaya merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan mereka merupakan insan yang telah membawa kejayaan kepada diri mereka dan juga kepada kampus. Mereka menjelaskan demikian semasa ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Fiova Lim Fei turut mencatatkan rekod baharu kejohanan menerusi acara 100 meter wanita dengan catatan 12.1 saat, mengatasi rekod lama 12.6 saat. Beliau turut cemerlang menerusi acara 200 meter wanita apabila memadamkan rekod lama 26.6 saat dengan catatan baharu 25.5 saat. IPG Kampus Gaya di tempat kedua keseluruhan dengan membawa pulang 6 pingat emas, 9 pingat perak, 4 pingat gangsa selain memperbaharui 4 rekod kejohanan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia teguh bersama untuk lebih banyak berita dalam negeri. Kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Dia.